Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati Dr. Zul selaku rektor UIR, Dr. Novi selaku Rektor Institut Agama Islam Diniyah dan Tuan Rumah pada petang ini, dan semua rektor-rektor, pengetua-pengetua bagi Institut Pengajian di Provinsi Riau ini, provinsi dipanggil, dan Kepulauan Riau. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita dapat bersama-sama berhimpun. Saya di Riau ni dah 3 kali lah. Ini kali yang ketiga. Sebenarnya ikut rencananya mahu bawa keluarga ke sini. Sebab dah 3 kali ni isteri saya dah jadi macam curiga pula. Asyik ke Riau je dia kata kan. Ada apa di Riau tu kan. Tapi qadarallah wa ma syafa'al, tak dapat hadir, jadi saya seorang dirilah bersama dengan sahabat-sahabat yang ada, iaitu Aizat dan juga kru daripada Pro Media Tajdid. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat yang hadir pada petang ini atas sambutan yang begitu hebat sekali. Dan seperti mana yang kita tahu, hubungan UIR dan juga Muhammadiyah dengan Perlis itu sudah terjalin lama, dan saya baru dilantik menjadi rektor di Kolej Islam Perlis pada tahun lepas, baru setahun 7 bulan menjawat jawatan sebagai rektor Kolej Islam Universiti Islam Perlis, yang mana sebelum ini saya bertugas di Universiti Pendidikan Sultan Idris, masih lagi sebagai dosen di sana, dipinjamkan sahaja di Negeri Perlis selama 3 tahun. Jika performanya okey, maka mungkin disambung khidmatnya. Kalau performanya tidak okey, maka dihantar pulang. Jadi itu yang pertamalah. Yang kedua, bila saya tengok tadi nama-nama yang telah ditulis di atas letter of intent ataupun MOU, saya melihat ramai yang telah pun ada doktorate, yang ada PhD dalam bidang masing-masing. Jadi membuatkan diri saya rasa, apakah perlu saya bercakap pada petang ini, kerana masing-masing sebenarnya telah pakar pun di dalam bidang masing-masing. Begitu juga para salaf menyebutkan nuhina anil kalam inda akabirina, kami dihalang untuk bercakap, dilarang untuk bercakap jika ada orang yang lebih besar darjatnya daripada kami. Jadi saya bukanlah nak mengajar, tetapi lebih kepada nak macam nak bersembang-sembang lah, ngobrol-ngobrol. Kata bahasa Indonesianya, bahasa sinetron. Yang sampai di Malaysia tu sinetron saja. Jadi bahasa sinetron tu ngobrol. Baik. Bila disebutkan tentang Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, tadi saya bersama dengan mahasiswa yang baru masuk, Allah mengatakan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami mencampakkan kepada kamu, wahai Muhammad, satu perkataan yang thaqil, satu perkataan yang berat. Ketika mana dalam hadis Nabi SAW, apabila turunnya wahyu kepada baginda, ada kalanya unta Nabi terduduk kerana beratnya kalam wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat sendiri kepada sejarah penurunan Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW kali pertama di Gua Hira. Ini dirakamkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, dalam Sahih Bukhari, di dalam kitab Badi'il Wahyi, bab ma budi'a bihi, bab awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya salihah fi an-nawm. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subh. Kata Aisyah, perkara pertama yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu itu ialah mimpi yang baik dalam tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam
sebelum bertemu dengan Jibril alaihissalam, Ta'ala memberikan kepada Nabi itu mimpi-mimpi yang baik. Mimpi yang memberi isyarat-isyarat yang baik di dalam tidur sebagai satu persediaan. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subh. Dan mimpi itu tidak datang kepada Nabi SAW melainkan dalam keadaan ia seperti cahaya pagi yang begitu cerah. Jelas kelihatan kepada Nabi SAW. Summa hubbiba ilaihil khala. Kemudian Allah Azza wa Jalla, kata Aisyah, menjadikan Nabi Muhammad SAW ini suka bersendirian. Bersendirian di Gua Hira. Fakana yakhlu bi ghairi Hira. Fayatahannasu fihi al-layali dhawatil adad. Selama beberapa malam, qabla ay yanzi'a ila ahli fayatazawwadu limisliha. Sebelum Nabi SAW kembali ke rumah untuk mengambil bekalan semula dan naik semula ke Gua Hira. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira. Sehingga datang kepada Nabi SAW itu kebenaran. Ketika mana Nabi SAW berada di Gua Hira, faja'ahul malak. Datang kepada Nabi SAW itu malaikat. Ya. Arab dipanggil, kalau satu dipanggil malak, kalau dua dipanggil malakan, kalau tiga dipanggil malaikah. Tiga dan ke atas lah. Kalau bahasa kita, satu pun malaikat, dua malaikat, tiga malaikat-malaikat. Dia tak ada istilah malak tu dalam bahasa Melayu di Malaysia, tak adalah. Tapi kalau di Indonesia mungkin ada kot. Tak ada, malaikat juga. Malaikat juga, okey. Maka faja'ahul malak, datang kepada Nabi SAW itu malaikat. Nabi SAW apabila bertemu dengan malaikat ni, para ulama ada dua pandangan. Seperti mana yang dinukilkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, ada yang mengatakan, sebahagian ulama mengatakan Jibril datang sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira dalam bentuk manusia. Ada yang mengatakan tidak, dalam bentuknya yang asal. Dalam bentuknya yang asal. Ada khilaf di kalangan para ulama. Cuma itu kalau Jibril datang dalam bentuk yang asal juga tidak menampakkan keseluruhan jasadnya. Hanya sebahagian sahaja. Saya mempunyai kecenderungan mengatakan Jibril alaihi salam ketika mana datang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Gua Hira adalah dengan jasadnya yang sebenar. Walaupun tidak menunjukkan kepada Nabi SAW seluruh jasadnya. Kerana apa? Kerana ketika mana Nabi SAW bertemu dengan Jibril kali kedua, ketika mana turunnya surah Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, kan? Dalam Sahih Bukhari juga Nabi kata, baina ana amshi idh sami'tu sautan minas sama farafa'tu basari fa idza ana bil malaki alladhi qad ja'ani fi Hira jalisun ala kursi bainas samawati wal ard, kan? Kama qala, Nabi kata, aku berjalan dekat kota Mekah, aku terdengar suara. Aku pun angkat kepalaku dan aku melihat tiba-tiba ada malaikat yang datang jumpa aku di Hira ni lah malaikat dia. Dan sepakat ulama kata itulah kali pertama Nabi melihat Jibril dengan bentuk asalnya yang sebenar, keseluruhannya. Sebab Nabi melihat Jibril dua kali, kan? Maratain. Macam mana Nabi kenal itu adalah malaikat yang datang jumpa dia kat Hira kalau waktu datang di Hira tu dalam bentuk manusia? Jadi ini menunjukkan Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dengan asalnya di Gua Hira tetapi tidak menunjukkan keseluruhan jasadnya. Okey. Maka dia mengatakan, Iqra. Baca. Apa kata Nabi SAW? Faqultu ma ana biqari. Aku bukan seorang pembaca. Aku bukan seorang pembaca. Aku tak boleh baca. Aku buta huruf. Kalau di sini panggil apa? Buta huruf. Buta huruf. Aku buta huruf. Aku tidak boleh. Aku bukan seorang pembaca. Fa akhadhani faghattani hatta balaghan minni al-jahd thumma arsalani faqala iqra. Kemudian dia ambil aku dan dipeluk aku sehingga aku penat, sehingga aku sukar untuk bernafas. Kemudian dilepaskan aku, lalu dia mengatakan bacalah. Faqultu ma ana biqari. Aku mengatakan aku tidak boleh membaca, aku bukan seorang pembaca. Fa akhadhani thaniyah thumma ghattani hatta balagha minni al-jahd thumma arsalani faqala iqra. Kali ketiga. Kali kedua dia peluk Nabi sehingga penat, lepas tu dia lepaskan semula, dia kata baca. Faqultu ma ana biqari. Aku bukan seorang pembaca. Kemudian Jibril mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram.
Inilah ayat yang Allah Ta'ala takdirkan daripada banyak ayat, daripada banyak surah dalam Quran, Allah Ta'ala takdirkan surah ini turun sebagai surah pembuka. Surah yang pertama. Walaupun sebenarnya, kalau ikut surah yang terpenting dalam Quran ni sebenarnya surah Fatihah. Sebenarnya surah Fatihah. Tapi Allah Ta'ala takdirkan surah ni turun kali pertama. Sebahagianlah daripada surah ni. Ayat 1 sehingga ayat 5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka Al-Quran juga diambil daripada perkataan qiraah, Quran. Sesuatu yang dibaca. Sesuatu yang perlu untuk dibaca. Maka apabila, saya tak pasti bahasa saya ini difahami ataupun tidak, tapi saya cuba untuk bakukan bahasa saya ni. Kerana kalau bahasa gaul kami lain. Lain daripada apa yang saya sebut ni. Baik. Apabila Allah Azza wa Jalla mentakdirkan ayat ini, surah ini sebagai surah yang pertama, dengan mengisyaratkan kepada Nabi SAW yang tidak boleh membaca untuk membaca, maka ini merupakan satu saranan kepada umat yang ingin berjaya perlu membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kira membaca, orang-orang di barat juga membaca. Puak-puak Renaissance yang telah melakukan revolusi terhadap pegangan agama Kristian di Eropah, yang akhirnya membuang gereja daripada kehidupan mereka, yang mana gereja hanya berfungsi pada hari Ahad saja dalam hidup mereka. Juga mereka mengatakan mereka membaca. Mereka mengatakan mereka itu mempunyai semangat inquiry yang tinggi, sifat ingin tahu yang tinggi. Mereka juga membaca. Tetapi baca yang dikehendaki oleh Islam ialah baca dengan nama Tuhan. Baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Kerana tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla melainkan apabila seorang hamba merasakan dirinya hamba. Kali pertama pertemuan kita di sini, dalam bilik ini saya menyebutkan Allah Azza wa Jalla turunkan surah Isra kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Tadi saya dah cerita sikit pasal Isra Mi'raj. Kan seorang ustaz yang tak berapa nak boleh baca. Yang ni kali ini betul-betul punya. Ini bukan jenaka, tapi yang ni betul. Allah Azza wa Jalla mengatakan Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Hamba-Nya. Maksudnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan keistimewaan oleh Allah kerana tidak ada nabi. Dalam mana-mana nabi tidak ada nabi yang Allah Taala naikkan martabatnya sehingga ke Sidratul Muntaha. Tak ada. Hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertemu dengan nabi-nabi lain, bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Tetapi kesemua nabi-nabi itu berada di martabat yang terbawah. Yang bawah lagi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu paling tinggi. Tetap Allah Taala mengatakan subhanallazi asra bi 'abdihi. Walaupun dia naik ke martabat yang tertinggi Sidratul Muntaha, sidrah yang muntaha, tidak ada ruang lagi untuk makhluk naik lebih daripada itu, tetap Allah Taala kata bi 'abdihi, hamba. Maka apabila kita cuba untuk gali apa sahaja ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, kita kena pastikan kita perlu untuk merasakan diri kita hamba. Maka bila kita lihat di dalam Al-Quran, begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah Ta'ala letakkan di dalam Al-Quran untuk kita kaji. Dulu waktu saya kecil-kecil, waktu berada di sekolah rendah, di sini dipanggil sekolah dasar. Sewaktu di sekolah dasar, mendengar cerita daripada Pak Ustaz, Ibu Ustazah tentang mukjizat Nabi Allah Isa, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang kusta. Kan? Dengan sentuhan Nabi Isa boleh sembuhkan penyakit. Sebab itu digelar Al-Masih. Mendengar tentang cerita Nabi Musa boleh membelah laut, tongkat yang dibaling menjadi ular.
mendengar kisah Nabi Ibrahim yang dicampak masuk dalam api, tidak terbakar. Jiwa saya merasakan hebat mukjizat Nabi-Nabi terdahulu. Tetapi bila Bapa Ustaz bercerita, apa mukjizat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada para anbiya? Secara umumnya, kita mengatakan Al-Quran. Membuatkan saya terfikir, di mana kehebatannya? Kerana kalau mendengar kisah Nabi Musa, laut terbelah, tongkat menjadi ular, kita merasakan, oh ini ajaib, amazing. Nabi Isa itu boleh menghidupkan orang mati, hebat. Tapi bila sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz kata, Quran itu mukjizat yang terbesar. Bahkan lebih besar mukjizat Quran itu daripada mukjizat Nabi yang terdahulu. Membuatkan saya tertanya-tanya, di mana kebesaran Quran ini? Saya tak tahu, tak pasti sama ada mungkin bapa-bapa dan ibu-ibu juga bertanya soalan yang sama. Tetapi apabila kita berada di pengajian tinggi Islam, barulah kita sedar sebenarnya Al-Quran itulah satu mukjizat yang tertinggi. Kerana apa? Kerana mukjizat Nabi-Nabi terdahulu. Ini bukan untuk merendahkan mukjizat. Mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi-Nabi itu semuanya hebat belaka. Kita membandingkan di antara mukjizat dengan mukjizat. Apabila diceritakan tentang mukjizat Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihimussalam, mukjizat itu adalah pada kita adalah penceritaan yang kita tidak dapat lihat dengan akal dan tidak dapat lihat dengan mata kita. Kita hanya mendengar dengan penceritaan. Bila Allah Ta'ala kata, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kita tak dapat melihat api mana yang membakar Nabi Ibrahim. Kita hanya dengar cerita. Apabila Nabi Isa menghidupkan orang mati, kita tak dapat melihat bagaimana Nabi Isa itu menghidupkan orang mati. Kita hanya mendengar cerita. Kalaulah hari ini ada pengikut Nabi Musa yang mendakwa dirinya mengikut Nabi Musa, saya tak pasti di Riau ini ada ke tidak, tapi di Malaysia sekarang ni ada satu ajaran baru, ajaran pengikut Suhuf Ibrahim. Sedang mengedarkan risalah Suhuf Ibrahim ke masjid-masjid di Malaysia. Katanya pengikut Nabi Ibrahim. Kalau kita bertanya kepada mereka, kalau betul mereka adalah pengikut Suhuf Nabi Ibrahim dan Suhuf Nabi Musa, tolong tunjuk pada kami. Bukan kami tak percaya, kami nak tengok depan mata kami bagaimana Ibrahim itu tidak dibakar, bagaimana Musa itu membelah laut. Mereka akan kata, ia telah pun berlalu yang tidak boleh untuk diulang. Kita bukan tidak percaya, kita percaya. Tetapi untuk orang yang baru nak beriman, yang baru nak mengikuti, mereka memerlukan kepada sesuatu yang real di depan mata. Kenapa Allah Ta'ala beri mukjizat-mukjizat yang seperti ini kepada Nabi-Nabi yang terdahulu? Kerana syariat Nabi-Nabi yang terdahulu itu ada tempoh limitnya. Apabila datang Nabi yang kemudian, maka syariat Nabi terdahulu itu akan dibatalkan. Oleh kerana itulah mukjizat itu ada tempoh. Kata orang Arab, muddah salahiyah. Dia ada tempoh, dipanggil apa? Batas masanya. Expiry date. Dia ada expiry date. Bila datang Nabi yang selepas itu, maka syariat Nabi yang sebelumnya expired. Walaupun akidahnya sama, tetapi syariatnya berbeza. Apabila Allah Azza wa Jalla menurunkan ajaran syariat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat ini syariat yang everlasting sehingga ke akhir akhirat. Tidak ada nabi lagi yang datang selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di Malaysia ada yang mendakwa menjadi nabi Melayu. Ya, ada. Ada yang mendakwa nabi Melayu. Ajaran Kaha. Kaha tu mendakwa dia nabi. Bila ditemu ramah pengikutnya, dia kata, makcik hebat, makcik ada nabi, kamu mana ada nabi, nabi kamu Arab, nabi makcik Melayu. Dan apabila ditangkap, maka dia pun mengumumkan dia meletak jawatan sebagai nabi. Pertama kali dalam sejarah nabi-nabi, nabi meletakkan jawatan. Na'udzubillah. Ini semua pembohongan. Siapa yang mendakwa
ada nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dusta. Kerana Nabi Muhammad itu sebagai khatimul anbiya, kan? Jadi oleh kerana ajaran itu ajaran yang everlasting, ajaran yang tidak putus sehingga hari kiamat, maka Allah memberikan satu kitab yang tidak akan binasa, yang tidak boleh untuk dipesongkan, yang tidak boleh untuk dirosakkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir Al-Quran dan kami yang akan memeliharanya. Kami akan conserve Al-Quran sehingga ke hari kiamat. Maka sesiapa yang datang selepas daripada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia nak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia boleh untuk semak Al-Quran. Dia boleh untuk selak isi kandungan Al-Quran. Yang mana satu yang kau nak beriman, yang mana satu yang kau rasa benda tu salah, boleh semak. Ketika mana kita menyemak isi kandungan Quran, Quran itu terdapat pelbagai teori-teori ilmu yang hari ini masih digunakan. Kita berbicara tentang education, the existence of education dalam Quran, pendidikan dalam Quran. Ibu-ibu dan bapa-bapa, Al-Quran sewaktu nak diturunkan, saya sebut tadi, Jibril itu memeluk Nabi SAW sehingga penat. Untuk apa? Jibril ni dia boleh je datang sambil dia kata, ya Muhammad, saya Jibril. Ni name tag. Jibril, ni surat lantikan sebagai Nabi, nanti lapor diri. Boleh. Awak setelah menjadi Nabi, ini surat lantikan. Kan? Daripada Tuhan. Okay, goodbye, saya pun pergi. Tapi Jibril dia tak buat macam tu. Dia datang, dia memeluk Nabi SAW, dia lepaskan. Dia peluk, dia lepaskan. Dia peluk, dia lepaskan. Kemudian dia berikan ayat, lepas tu dia beredar. Untuk apa? Sesiapa yang belajar dalam bidang pendidikan, ada satu bab dalam pendidikan yang mana sangat-sangat penting bagi seorang guru apabila nak memulakan mana-mana pembelajaran, tidak boleh memulakannya tanpa menjadikan anak-anak pelajar itu memberikan fokus kepada apa yang nak disampaikan. Sebab itu ketika mana Quran turun, Nabi menjadi sukar, berat, beban. Kata Al-Imamul Khattabi, dipeluknya Nabi itu kerana supaya Nabi itu tidak memikirkan selain daripada apa yang nak disampaikan kepadanya. Kalau dalam pendidikan, saya tak pasti kalau di Indonesia, tapi di Malaysia, saya daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pendidikan. Saya bukan orang pendidikan, tapi bila masuk Universiti Pendidikan, saya kena belajar teori-teori pendidikan. Saya kena masuk kelas, belajar dengan profesor pendidikan, bagaimana ingin menjadikan kelas menarik, walaupun kelas dia tak menarik. Tapi saya kena belajar juga macam mana nak bagi kelas dia menarik. Jadi di antara cara untuk menarik perhatian pelajar adalah set induksi. Induksi dalam pengajian. Maksudnya perlu ada mukaddimah yang grab attention. Dipanggil apa dalam bahasa Indonesia? Persepsi? Apa persepsi? Apa persepsi? Pembukaan. Yang mana pembukaan itu ada kalanya tidak begitu ada kaitan langsung pun dengan pembelajaran, tetapi hanya untuk menarik perhatian. Grab attention. Ini yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam kali keseterusnya apabila Jibril datang dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, iaitu hadis Umar. Islam, iman dan ihsan. Apa Jibril buat? Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a yadayhi ala kaffayhi
wa wada'a fakhidhayhi faqala ya Muhammad akhbirni 'anil iman. Jibril datang, sahabat tengah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Umar. Umar cerita, Umar kata kami sedang bersama duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki. Syadidu bayadhi thiyab. Pakaian dia sangat putih. Rambutnya sangat hitam. La yura alaihi asaru safar. Tak nampak pun di badan dia, di pakaian dia, di rambut dia tanda-tanda dia bermusafir. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan tak ada siapa pun di kalangan kami yang mengenalinya. Umar rasa pelik. Nak kata dia orang Madinah, tak ada siapa yang kenal di kalangan kami. Kalau orang Madinah mesti ada yang kenal. Nak kata dia musafir, bajunya putih. Rambutnya tidak berdebu. Kalau dia musafir, mesti ada. Sebab orang zaman dulu kalau musafir bukan naik mobil, bukan naik pesawat, naik unta. Bila naik unta mesti kotor baju. Sebab tu orang zaman dulu perempuan tak boleh musafir seorang diri. Sebab naik unta, siapa nak tolak dia? Betul Siapa nak tolak dia naik kuda? Mestilah suami dia yang tolak dia, takkan kan kita pula nak pergi tolak dia. Kan? Tak boleh lah. Sebab tu orang perempuan zaman dulu nak musafir mesti ada mahram dia. Yang mana jadi perbahasan hangatlah di zaman ni. Sama ada boleh ataupun tidak boleh perempuan bermusafir seorang diri. Kerana zaman dulu memang kena. Kerana Nabi SAW memahami suasana di zaman itu, uruf di zaman itu. Maka nak kata dia orang sini, tak ada siapa yang kenal dia. Nak kata dia musafir, tidak ada tanda permusafiran di badan dia, di pakaian dia, di rambut dia. Semua pakat tengok dia. Lalu dia pun duduk di hadapan Nabi SAW, melagakan lututnya dengan lutut Nabi. Sini panggil apa? Laga lutut? Menyandarkan. Kan? Dia melagakan lutut. Betul lah melaga kan? Bahasa Melayu dia panggil melagakan. Maksudnya Nabi SAW duduk iftirash. Beradu. Melaga lutut. Sebab tu kalau orang Malaysia dia panggil, saya nak belajar dengan awak lah, belajar belaga lutut. Seperti mana belajar Jibril dengan Nabi SAW tu belaga lutut. Nabi belajar daripada Jibril. Jibril mengajar kepada Nabi SAW, belaga lutut. Wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi. Jibril letak tangan dia di atas paha Nabi SAW. Ada khilaf. Ada yang mengatakan letak di bahu dia, di paha dia. Tapi yang rajihnya diletakkan di paha Nabi SAW berdasarkan riwayat Nasa'i. Perbuatan ini tak ada kaitan pun dengan iman, Islam dan ihsan. Apa kaitan iman, Islam dengan ihsan dengan pakaian Jibril tadi? Tak ada kaitan. Apa kaitan Jibril datang dalam bentuk manusia sehingga pakai baju yang sangat putih? Apa kaitan? Tak ada kaitan. Jibril boleh datang dalam apa sahaja bentuk pun untuk memberitahu kepada orang Islam, ni iman, ni Islam, ni ihsan. Ataupun ni Islam, ni iman, ni ihsan. Tapi kenapa Jibril datang dalam bentuk itu? Pendidikan. Supaya bila Jibril datang dalam bentuk manusia, tak ada siapa pun yang kenal dia, menimbulkan persoalan demi persoalan, maka kognitif manusia akan mula bergerak, berfikir dan berfikir, dia ni siapa? Dia nak buat apa? Apa yang dia nak buat? Apa yang dia nak sampaikan kepada Nabi SAW? Apabila ditanya soalan kepada Nabi, apa itu Islam? Nabi mengatakan Islam ini begini dan begini. Dia kata apa? Sadaqta. Engkau berkata benar. Umar kata, kami lagi terkejut. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami lagi terkejut. Dia tanya Nabi soalan tentang agama. Nabi cakap betul. Dia boleh kata, betul. Macam dia pula lagi pandai daripada Nabi SAW. Sedangkan manusia ni, mana ada manusia lebih pandai daripada Nabi dalam bab agama masa tu. Jadi sahabat bertanya dan bertanya. Akhirnya, sahabat boleh faham apa yang nak disampaikan. Itu juga yang berlaku pada penurunan Quran kali pertama. Dan kalau kita baca riwayat yang lain lah dalam Sahih Bukhari, hadis daripada Harith bin Hisham. Harith bin Hisham ni saudara kandung Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini musuh Nabi SAW yang namanya lebih glamour dengan gelaran Abu Jahal. Harith bin Hisham saudara kandungnya dan dia Muslim.
Dia datang kepada Nabi SAW, dia kata, Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Ya Rasulullah, macam mana wahyu datang kepada kamu? Apa Nabi kata? Ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alai. Apa ni? Kadang-kadang wahyu tu datang seperti bunyi loceng. Dan itu sangat berat untukku. Supaya Nabi SAW fokus dengan apa yang nak disampaikan oleh Nabi, oleh Jibril kepadanya. So pendidikan itu ada di dalam Al-Quran. Ketika mana Quran turun, Allah Azza wa Jalla menurunkannya dengan selari apa yang disebutkan dalam teori pendidikan hari ini. Supaya Nabi tidak fokus pada benda lain. Berikan perhatian, berikan seluruh kefahaman kepada apa yang nak disampaikan. Itulah yang dipanggil sebagai kitabul mu'jizah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa, kalau kita gali lagi di dalam Al-Quran, kita akan dapati Al-Quran itu mukjizat bukan hanya dari sudut linguistik, tetapi juga dari sudut pensejarahan. Al-Quran tidak mengenepikan budaya yang ada sewaktu dia bercerita tentang sesuatu kaum. Kita cerita pasal budaya. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah buka Bible? Bible? Ha? Belum buka Bible lagi. Belum buka lagi. Kalau kita tengok dalam Bible ni ada cerita Nabi Yusuf, ada cerita Nabi Musa, Moses dan Yusuf, Joseph. Yusuf ada rajanya dan Musa pun ada rajanya, ada pemerintahnya. Di dalam Bible, raja di zaman Nabi Yusuf dan raja di zaman Nabi Musa, kedua-duanya digelar sebagai Pharaoh. Bermakna Firaun lah. Firaun. Cuba tengok dalam Quran. Tengok surah Yusuf, tengok surah Taha ataupun surah Baqarah. Surah Baqarah pun ada cerita pasal Nabi Musa. Kita akan nampak ada perbezaan. Buka Bible, boleh buka Bible, tak ada masalah. Tengok cerita Nabi Yusuf dengan rajanya, cerita Nabi Musa dengan rajanya. Kedua-dua raja itu dipanggil Pharaoh. Tapi kalau buka Quran, raja di zaman Nabi Yusuf digelar sebagai Malik. Raja di zaman Nabi Musa digelar sebagai Firaun. Kita pernah bertanya kenapa? Mungkin kita tak pernah perasan. Tetapi itulah pendetilan Quran. Mementingkan budaya dan sosiopolitik pada zaman itu. Yang mana kajian terbaru daripada Barat, daripada seorang pengkaji sejarah daripada Perancis, mengatakan dinasti kerajaan di zaman Nabi Yusuf sebenarnya berbeza daripada zaman Nabi Musa. Yang mana raja di zaman Nabi Yusuf sememangnya tidak memakai gelaran Firaun. Gelaran Firaun itu dipakai di zaman yang terkemudian sebab sejarah Mesir panjang. Saya bukakan satu, orang kata apa, cetusan minda untuk lepas ni boleh kaji. Sememangnya di zaman Nabi Yusuf, raja di zaman tu tak dipanggil sebagai Firaun. Firaun dipanggil zaman terkemudian, dinasti yang lewat, kemudian dinasti yang terkemudian. Selepas daripada zaman Nabi Yusuf. Dinastinya ataupun kita panggil apa? Zamannya sangat-sangat berbeza dan gelaran pun berbeza.
Ini membuktikan Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah yang tidak pernah diubah oleh mana-mana manusia. Berbeza dengan Bible. Yang mana Bible itu ditulis ratusan tahun selepas ketiadaan Jesus. Ditulis pun oleh orang yang bukan pengikut Mark, John. Itu bukan pengikut Jesus yang datang di zaman kemudian. Maka kita mengatakan perubahan itu tidak disedari oleh mereka. Maka Al-Quran sangat-sangat mementingkan tentang sosio-politik dan budaya apabila bercerita tentang sesuatu kaum. Walaupun sebenarnya kalau nak cerita, tak payahlah pentingkan sangat tentang gelaran tu kan. Tapi nak memberikan kita satu perkara yang penting, iaitu yang pertama, dalam membaca Al-Quran, kita akan dapati terkandung mukjizat bukan hanya dari sudut linguistik tetapi juga dari sudut persejarahan. Al-mu'jizat at-tarikhiyah ada dalam Quran. Dan yang kedua, menjadikan kita sebagai orang Islam yang mengambil manfaat daripada Al-Quran. Sekali-kali kita tidak boleh mengabaikan akhlak ketika mana kita nak menyampaikan ajaran agama. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Musa dengan Harun pergi bertemu dengan Firaun kerana dia melampaui batas. Jahat Firaun. Faqula lahu qawlan layyina. Cakap dengan dia dengan perkataan yang lunak, perkataan yang lembut, perkataan yang elok, perkataan yang baik. Dan Allah Ta'ala kata, idhaba ila Firaun, pergi ke Firaun. Itu gelaran yang dia guna pakai, pergi ke Firaun. Allah tak guna perkataan yang buruk. Ini jugalah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menulis surat kepada maharaja-maharaja yang mempunyai jajahan takluk yang besar. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Heraklius. Heraklius. Apa Nabi sebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Hirqal azimir rum. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain ila akhiril hadis. Dengan nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Salam sejahtera kepada mereka yang mengikuti petunjuk. Surat ini ditulis daripada Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Sebab Nabi Muhammad dia tahu, dia menulis surat ni kepada Heraklius Nasrani. Yang mana Nasrani menjadikan Nabi mereka sebagai anak Tuhan. Maka Nabi pun menyebutkan, min Muhammadin abdillahi wa rasulih. Aku nak ajak kamu masuk Islam. Tapi kalau kamu masuk Islam nanti, jangan kamu jadikan aku juga sebagai anak Tuhan. Kerana aku adalah hamba dan Rasulnya. Hamba Tuhan dan Rasulnya. Ila Hirqal azimir rum. Kepada Heraklius, orang besar Rum. Orang besar Rum, azimir Rum. Orang besar Rum. Yang teragung dalam kerajaan Rom. Kalau kita ambil manfaat daripada isi kandungan Al-Quran dan surat-surat Nabi dalam dakwah, kita akan menjadi manusia yang sangat berbudaya dan lunak. Saya tak tahu di Indonesia. Tetapi kalau di Malaysia, media sosial kadang-kadang kita melihat anak-anak muda kita loss of adab. Perkataan yang digunakan kasar, perbezaan pandangan dijadikan ruang untuk maki hamun orang lain. Ini semua kerana mereka jauh daripada bahasa Al-Quran. Maka sebab itulah dekat KUIP kami ada satu program dipanggil Ijazah Sarjana Muda Bahasa Al-Quran. Kita nak kaji bahasa Al-Quran, linguistik, bagaimana Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran dengan kata-kata yang sangat indah.
Jadi itu dari sudut budaya lah, pendidikan budaya dan ekonomi. Ekonomi dalam Quran banyaklah, tapi saya nak ambil satu saja. Allah Ta'ala kata apa? Khudh min amwalihim sadaqah. Muhammad, kau ambil daripada harta mereka itu sadaqah, zakat, sebagai satu kewajipan. Wajib pemerintah ambil zakat daripada rakyat. Wajib pemerintah untuk arahkan rakyat bayar zakat. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sikit lagi. Saya tengok macam dah gelap nampak. Sikit lagi. Kadang-kadang saya sebut dekat Aizat ni, saya kata saya nak cakap apa hari ni kan. Tapi bila dapat mikrofon saya lupa diri. Banyak sangat benda nak cakap. Allah Ta'ala sebut dalam Quran lagi, Allah Ta'ala kata di dalam harta orang-orang kaya itu terdapat hak bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Mengikut sebahagian tafsiran lah, ada pelbagai tafsiran maksud as-sa'il dan mahrum itu. Tapi di antara tafsiran yang ada, orang miskin ini ada yang meminta dan orang miskin ini ada yang tidak meminta. Allah Azza wa Jalla menjadikan hak orang miskin dalam poket orang kaya. Kita berhak bertanya, kenapa Allah Ta'ala jadikan rezeki orang miskin di dalam poket saya? Apa perlu ada dalam poket saya? Katalah kita ada gajian setiap bulan. Kita kira gajian, ada zakat yang perlu dibayar. Zakatnya 2.5%, 2.5% daripada keseluruhan. So daripada banyak gaji-gaji yang ada, kita perlu bayar sedikitlah. Kalau di Indonesia ni, saya suka datang Indonesia kerana saya jadi jutawan. Bila saya tukar duit, juta-juta saya dapat. Jadi, katalah kita kena bayar zakat berapa Pak biasa bayar zakat? Jumlahnya berapa? Tu tak nak bagi tahu gaji tu. Biasa, bagi satu nombor, bagi satu amount. 50 juta, boleh? 250,000, kita ambil 250,000. Dalam poket kita ada 250,000 rupiah harta orang miskin yang perlu kita serahkan. Ada kalanya kita rasa 250,000, besar sekali jumlahnya. Sebab saya dulu kerja pejabat zakat, saya tahu. Bila kita kira-kira, Pakcik, tahun ni Pakcik tak wajib bayar zakat. Dia pun kata, Alhamdulillah. Sepatutnya dia kena sedih lah sebab tahun tu rukun Islam dia berkurang kan. Tapi kebiasaan manusia ada sifat syuh. Bukhul tu masih ada kan, bakhil tu masih ada. Bila kata, Pakcik tak wajib bayar zakat tahun ni, haul terputus. Alhamdulillah. Dia pun balik. Kan? Kami ambil zakat, dulu masa tu saya ambil zakat. Kami ambil zakat tak boleh ambil lebih. Dia bagi katalah dia kena bayar zakat RM90. Dia bagi RM100. Satu keping RM100. Datang pagi-pagi. Kita tak ada duit tukaran. Duit pecah tak ada. Duit kecil tak ada. Kita pun kata, Pakcik tunggu kejap RM10. Dia tunggu. Dia tak ada kata, tak apalah RM10 tu saya halalkan. Dia tunggu. 50 sen pun dia tunggu. Untuk dia ambil semula baki tu. Jangan ambil lebih. Kami tak boleh ambil lebih. Sebab Allah Ta'ala, sebab Nabi kata apa? Iyyaka wa iyyakum wa kara'ima amwalin nas. Hati-hati kamu dengan harta manusia yang baik ni. Kamu jangan ambil lebih. Baik, Allah Ta'ala jadikan ada hak orang lain dalam poket kita. Untuk apa? Kerana ekonomi Islam bukan hanya sekadar untuk buat untung. Ekonomi Islam bukan hanya sekadar untuk mengurus kewangan. Ekonomi Islam ialah ekonomi yang didatari dengan sifat kemanusiaan. Itu ekonomi Islam. Itu ekonomi Islam. Zakat sebagai salah satu daripada mawarid daulah, sumber keuangan negara. Kami di KUIPS memang bergerak dengan duit zakat. Biaya siswa 90% kepada pelajar. Biaya daripada biaya zakat. Allah Azza wa Jalla menjadikan sebahagian daripada harta yang ada dalam poket orang kaya itu hak orang miskin supaya ada interaksi di antara orang kaya dan orang miskin. Supaya ada interaksi. Orang kaya bila nak bayar zakat cari orang miskin. Mana orang miskin? Saya pernah bawa satu orang kaya di Kuala Lumpur.
Dia kata, Pak Ustaz, saya nak bayar zakat. Saya kata boleh. Tapi saya nak bayar sendiri. Boleh tak tolong uruskan? Cari orang miskin di kampung. Saya kata boleh. Di Perak ada ramai orang miskin. Di kampung saya ramai orang miskin. Dia orang Kuala Lumpur. Tak pernah tengok orang miskin mungkin barangkali. Dia kata anak dia tak pernah tengok orang miskin. Anak dia tak pernah tengok. Budak-budak Kuala Lumpur duduk di dalam banglo, duduk dalam rumah besar-besar, mahligai. Tak pernah tengok orang miskin. Kami bawa pergi rumah orang miskin. Anak-anak dia menangis. Tengok orang miskin. Dan ayahnya beritahu kepada anaknya, inilah yang kita kena bantu. Inilah yang kita kena tolong. Maka orang-orang kaya akan kesihan kepada orang miskin. Dan orang kaya bila melihat kerja orang miskin, makcik lah buat benda ni. Ya, makcik buat benda ni. Baru orang kaya akan rasa menghargai dan mengasihi orang miskin. Sebab apa? Sebab orang kaya, dia tak boleh buat banyak benda. Orang kaya buat apa? Orang kaya meeting. Itulah orang kaya. Meeting daripada pagi sampai malam meeting. Betul? Itu orang kaya. Orang kaya tak tahu tangkap ikan. Orang kaya tak tahu tanam padi. Orang kaya tak tahu tanam cili, tak tahu. Siapa yang tanam? Orang miskin. Siapa tanam kopi? Orang miskin. Siapa yang buat ikan kering, ikan masin? Orang miskin. Sehingga kan apabila orang kaya duduk di tempat untuk makan, ikannya dicari oleh orang miskin. Nasinya ditanam oleh orang miskin. Sambal apa? Tadi yang hijau tadi? Ibu Novic? Sambal Minang, sambal belado. Sambal belado pun, cili tu pun ditanam oleh orang miskin. Minyak yang dia buang tu pun, yang dia tak mau makan minyak tu, dia kata minyak ni menggemukkan kan. Minyak tu pun, ladang kelapa sawit itu dikait dan diambil oleh orang miskin. Jadi di mana sombongnya orang kaya itu? Dan orang kaya perlu muhasabah diri. Aku kaya, sebenarnya kehidupan aku diuruskan oleh orang miskin. Maka sebab itulah Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum? Adakah kamu merasakan kamu dibantu dan diberi rezeki melainkan dengan orang-orang yang lemah dan miskin di kalangan kamu? Menjadikan kita rasa, betul lah, kita tak boleh sombong. Itulah ekonomi Islam. Ekonomi yang ada interaction di antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya melihat orang miskin, kesihan. Dan orang miskin melihat orang kaya, dia rasa sayang. Sebab dia kaya, dia bantu kita. Ya Allah, murahkanlah rezekinya supaya lagi banyak dia beri pada kami. Tapi kalau orang kaya tak peduli dengan orang miskin tengok daripada jauh, tak guna punya orang kaya. Belum cukup bulan, rumah orang kaya pun dipecah, dicurinya. Itu bukan ekonomi Islam. Maka sebab itu, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, kita kena banyak menggali makna-makna yang besar dalam Al-Quran ini. Itu sedikitlah yang boleh saya kongsikan. Saya pun tak mau ambil masa yang panjang sebab masa kita terhad. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa dan tersilap kata. Saya serahkan semula kepada pengurusi majlis. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Dan beberapa hari lagi kita memperingati hari lahirnya Nabi kita. Ini mengingatkan kita kembali. Dan di dalam Al-Quran luar biasa. Dari setiap orang berbeda kita dengarkan terkait dengan Al-Quran, terkait dengan Rasul kita. Ada sesuatu yang berbeda yang bisa kita dapatkan. Dan gak pernah bosan ya Bapak dan Ibu ya. Termasuk yang disampaikan profesor kita. Saya yakin dan percaya apa yang disampaikan beliau tadi ada mengetuk hati kita dan juga mudah-mudahan juga membukakan pikiran-pikiran kita mungkin yang selama ini banyak hal yang mungkin kita terlupakan, terbuka kembali dan mudah-mudahan ada di antara Bapak dan Ibu yang terketuk hatinya untuk bertanya. Karena salah satu bentuk untuk mendapatkan ilmu itu mengikatnya dengan bertanya. Cukup mungkin dari 3 penanya saja ya Bapak Ibu ya. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Tafadhol. Iya, silakan Pak Rektor.
Siapa yang bertanya? Hah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Bapak Rektor sebagai narasumber. Mohon maaf suara saya serak-serak basah, hampir hilang. Apa yang disampaikan sangat luar biasa, menarik, apalagi yang berhubungan dengan education ekonomi, bicara orang miskin. Saya hanya satu pertanyaan, apakah dosen-dosen ini termasuk bagian dari orang miskin? Sebab dosen-dosen ini rata-rata nggak tahu bagaimana nanam padi, bagaimana dan lain sebagainya. Dan apakah tergolong dosen-dosen ini orang-orang yang harus wajib zakat? Artinya memang zakat yang biasa kami lakukan ini zakat yang dihitung dengan istilahnya zakat fitrah gitu. Bagaimana dengan zakat profesi sebagai dosen itu ukurannya berapa sih? Sehingga apakah dosen-dosen yang sudah sertifikasi dosen itu wajib dikumpulkan oleh BKS sehingga bisa membantu dosen-dosen yang belum sertifikasi sehingga dapat membantu sesama dosen. Mungkin itu saja secuil yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi perhatian sehingga memang di Kopertais ini antara dosen yang sertifikasi itu kayaknya udah kaya-kaya lah. Yang belum tuh kayaknya antara iya dan gak iya dia. Maka yang kaya pun terkadang lupa kalau sudah sertifikasi udah mendapatkan honor yang lebih besar, kayaknya syukuran pun tidak kan gitu. Maka apakah ada dua golongan dosen di golongan kami? Saya belum mengetahui bagaimana di Malaysia apakah sama. Kalau di Indonesia ada dua dosen yang sudah tersertifikasi mendapatkan gaji yang lebih dibanding dengan dosen yang mungkin baru mengabdi. Kalau di Malaysia mungkin sekian juta, kalau di sini yang ngabdi itu antara iya dan tidak iya. Itu mohon pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber serta seluruh peserta yang saya hormati. Dalam Al-Quran tentu eksistensi dari segala macam persoalan hidup itu memang sudah ada. Dari berbagai macam lini, apakah pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi hari ini yang menjadi PR besar kita terutama orang Islam adalah bagaimana mengaktualisasi Al-Quran itu dalam kehidupan kita, termasuk pada tema-tema yang kita bahas pada sore hari ini. Maka mungkin itu yang ingin kami tanyakan kepada Bapak Profesor, bagaimana tentang kontekstualisasi pemahaman Al-Quran ini sehingga kemudian kita tidak terjebak hanya kepada cerita-cerita yang indah dalam Al-Quran, tetapi kemudian tidak bisa kita aktualisasi ke dalam kehidupan kita. Mungkin itu Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, pada sore hari ini kita dikasih pencerahan terkait dengan saling berbagi bagi orang yang kaya untuk orang-orang yang susah. Seperti ini Ustadz, kita kadang-kadang mengalami dilema di antara beberapa tenaga pendidik, terutama mewajibkan yang sudah memenuhi nisab zakatnya terutama profesi itu untuk membayar zakat profesi. Dalam aturan itu 2,5%. Dan saya pengen nanya Ustaz satu aja, saya itu sampai di kasus sampai hukum. Mengambil uang zakat yang sudah dizakatkan selama 1 tahun.
apa hukumnya Ustadz. Nah ini kita sudah distribusikan, kemudian kita sudah bagikan kepada orang lain, karena kita diminta lagi oleh yang bersangkutan. Bagaimana pandangan Ustadz mengambil uang zakat yang sudah dizakatkan selama 1 tahun dan kita sudah distribusikan, terpaksa kita pengurus harus menggantikannya dengan yang lain. Bagaimana itu Ustadz hukumnya? Bukan. Itu internal kita. Bukan di Basnas, tapi di internal kita. Saya pernah digugat seperti itu. Cukup 3 dulu ya Bapak Ibu ya. Okey, soalan pertama daripada Dr. Iwan, iaitu adakah dosen ini termasuk dalam fuqara ataupun agniya ataupun orang kaya. Dia kalau di Malaysia itu kebanyakan negeri ataupun di sini dibagi provinsi ya. Kebanyakan provinsi di Malaysia itu ataupun negeri di Malaysia itu memilih pandangan Dr. Yusof Al-Qaradawi, iaitu mewajibkan zakat profesi. Zakat gajian itu perlu dibayar. Bagaimana cara membayarnya? Perlu ditolak segala, dibuat tolakan pada segala perbelanjaan asas, dan setiap negeri berbeza. Kalau di Selangor dan Kuala Lumpur, tolakan itu lebih tinggi daripada di Perlis. Jadi perlu kepada ijtihad pemerintah untuk melihat keperluan asasi selama setahun, lalu dijumlahkan, kemudian dilakukan tolakan. Jika ada lebihan dan lebihan itu dibanding dengan nisab, apabila menyamai ataupun melebihi, maka wajib zakat ke atasnya. Dan zakat ni Allah Ta'ala kata diambil daripada orang kaya dan diberikan kepada orang miskin, ataupun kepada dia punya innamal fuqara'u innamas sadaqatu lil fuqara' wal masakin, hingga akhirlah 8 asnaf tu. Dan sesiapa yang mempunyai harta yang mencukupi untuk dirinya, cukup dan berlebih daripada apa yang dia ada sehingga mencapai nisab, maka dia dikira sebagai orang kaya. Cuma bukan semua orang kaya ini perlu zakat, diwajibkan zakat. Yang diwajibkan zakat ni yang mencukupi haul dan mencukupi nisab. Kerana ada saja orang yang kaya yang tak cukup haul lagi, maka dia tak wajib bayar zakat. Okay? Ada saja orang kaya yang tak cukup nisab lagi. Kan, nisab katalah satu jumlah amount, dia kurang lagi 5 juta rupiah. Tapi dia masih boleh berbelanja lebih. Maka dia tak wajib bayar zakat, tetapi dia still dikira sebagai orang kaya. Jadi kaya ataupun tidak ni bergantung kepada uruf, bergantung kepada suasana yang ada dalam masyarakat setempat lah. Jadi pemerintah perlu untuk melakukan ijtihad, meletakkan yang dipanggil sebagai haddul kifayah. Had kifayah ni maksudnya had membataskan di antara orang miskin dan orang kaya. Berapa kadar gajian sebulan dengan orang kata jiwa yang ada dalam sebuah rumah untuk diletakkan dia tu sebagai orang kaya ataupun orang miskin. Kalau di Malaysia kita ada garis B40. Kita ada B40, M40 dan T20. B40 ni below 40, maksudnya 40% di bawah. Masyarakat tu dibahagikan kepada 3 kelas utama. B40 yang paling bawah. Dan dalam B40 ni kebanyakannya miskin. Kalau M40 pertengahan. T20 itu maksudnya orang yang kaya lah. Jadi dia letakkan had dan berbeza mengikut negeri. Kalau di Kuala Lumpur tinggi, kalau di Perlis sedikit rendah kerana kos hidupnya tidak sama dengan di Kuala Lumpur. Okey. Okey, kemudian pada soalan yang tadi, bagaimana nak mengaktualisasikan, nak mempraktikalkan Al-Quran itu dalam kehidupan. Saya tidak nafikan sekarang ini ada juga sebahagian daripada kita yang berteori. Maksudnya teori itu kita hanya bicara dalam bilik yang berhawa dingin ini, yang sejuk ini. Tetapi kita tidak di luar, tidak mengamalkannya di luar. Dan menyedihkan,
universiti yang tertua, yang dikatakan universiti tertua menyediakan pengajian Islam dalam dunia Islam ini pun, Al-Azhar, rakyatnya sendiri tidak mendapat manfaat daripada akhlak Islam itu sendiri, sehingga kan orang-orang Mesir itu kebanyakannya tidak mampu pun untuk beratur, berbaris, untuk menaiki bus kan. Tak pandai lagi pun. Sedangkan universiti tertua ada di situ. Dulu ada cerita, tapi saya tak tahu cerita itu betul ke tidak. Tapi sekadar cerita untuk kita ambil manfaat. Dikatakan pemerintah Perancis datang ke Mesir. Lalu dia pun berjalan-jalan di Bandar Kahirah dan dia lihat ada orang Mesir yang kencing di tepi jalan. Nampak dinding dia kencing, nampak dinding dia kencing, sehingga dia tegur kepada Husni Mubarak. Apa ni? Tak ada tamadun kencing di tepi jalan kan, kencing di dinding. Ini kotor, ini perbuatan yang tak sepatutnya berlaku. Pergi cari tandas lah. Husni Mubarak pun tunduk. Malulah dengan rakyat dia. Kemudian apabila pemerintah Perancis ini pulang ke Paris, Husni Mubarak pula membuat kunjungan balas ke Paris. Sehingga dia terlihat bila berjalan di kota Paris, dia juga terlihat bila berjalan tengok betul ada juga orang kencing di dinding juga. Jadi Husni Mubarak pun kata, awak kata pada rakyat saya, yang rakyat saya kencing di dinding, sekarang rakyat awak pun sama. Tetapi setelah disemak, rupanya itu adalah rakyat Mesir yang duduk di Perancis. Tak cukup dinding di Mesir dia kencing, sampai dinding di Perancis pun dia kencing juga. Itulah menyedihkan budaya umat Islam. Okey. Kembali kepada isu. Apa isu umat Islam? Isu umat Islam apabila kita ada dualism di dalam pendidikan. Kita belajar agama, kita belajar subjek selain daripada agama. Kita belajar matematik, kita belajar ekonomi. Tetapi tidak ada integrasi di antara ilmu-ilmu ini. Kita belajar ilmu agama tetapi terasing daripada praktikal. Kita berada di dua lorong yang berbeza yang tidak akan bertemu sampai bila-bila. Oleh kerana itulah integrasi kepada ilmu ini perlu ada. Kalau saya tengok, di antara negara yang ada akhlak tetapi tidak ada agamanya adalah Jepun. Jepun adalah satu negara yang mengamalkan akhlak Islam walaupun Islam tidak ada di sana, walaupun Islam tidak begitu dominan di sana. Jadi kalau tanya pada saya, kita kena kembali kepada basic. Di sekolah dasar, sebelum daripada sekolah dasar, di sini panggil apa kalau kindergarten? Taman kanak-kanak. Kalau di Malaysia dipanggil tadika. Taman didikan kanak-kanak. Tadika. Daripada TK, daripada tadika, kita perlu asuh anak-anak ini untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Orang Islam bercerita tentang nazafah, bercerita tentang pembersihan, mesti bersuci, nak solat kena ambil wudu, tapi orang Islam negaranya kotor. Pergi saja tengok di Al-Azhar Mesir. Saya sedih tengok Al-Azhar. Di Jordan pun sama, tapi Al-Azhar itu di Masjid Al-Azhar kotor dengan sampah yang begitu banyak. Sehingga kan kita rasa macam mana mereka boleh selesa hidup dalam sampah. Kan? Jadi kalau nak tanya pada saya, kita kena revamp sistem pendidikan kita. Dan kena berikan sesuatu yang bersifat praktikal. Contohlah, kita bercerita tentang hadis, tentang sunnah. Saya sebut pada pelajar-pelajarku IPS. Saya kata, Perlis adalah satu negeri yang dianggap, yang kita gelarkan diri kita Darussunnah. Perlis Darussunnah. Kerana kita memartabatkan sunnah. Dan kita kena ada satu skuad. Paling tidak kena ada satu skuad urus jenazah secara percuma. Secara gratis. Sini perlu percuma tu sia-sia kan. Secara gratis. Di Malaysia kalau percuma tu gratis. Secara gratis. Supaya orang melihat keindahan sunnah itu diamalkan. Kerana kalau di negara kami di Malaysia, bila nak urus jenazah, pengurusan jenazah itu kadang-kadang bayarannya mahal. Jadi kita buat satu kumpulan yang berikan khidmat secara gratis supaya mereka dapat merasai ukhuwah Islamiah. Jadi kita sendiri, dosen di universiti, perlu mewujudkan aspek praktikal apabila kita
menyampaikan sesebuah teori. Kita yang berada di universiti ini perlu ada, perlu wujudkan. Contohlah kita mengajar 14 minggu. Kalau di sini 14 minggu satu semester, 14 minggu. 14 minggu. Luangkan 2 minggu, 3 minggu untuk berjumpa dengan masyarakat, buat strik dakwah, jumpa orang miskin, santuni mereka, bawa mereka pergi berjumpa dengan orang-orang yang memerlukan. Jadi pelajar kita, mahasiswa kita akan terbiasa hands on. Kan? Sebelum mereka turun berdakwah, mereka telah diberikan pendedahan sewaktu mereka belajar. Jadi kalau tanya pada saya tidak menafikan, memang sebahagian besar daripada ilmu-ilmu Islam ni masih lagi bersifat teori yang kita perlu praktikalkan. Tetapi kesemua ini memerlukan kepada political will, yang mana pemerintah perlu memberikan kerjasama. Tetapi kalau pemerintah pun jenis tak minat, pemerintah pun tak ambil tahu, hanya berjumpa kita apabila adanya sesi pilihan raya, maka itu menjadi masalah lah. Ini saya bukan sebut pemerintah di sini, saya sebut pemerintah di negara saya lah. Nanti saya tak boleh balik nanti. Okey. Berkenaan dengan soalan ibu tadi, doktor tadi, saya tak berapa faham sebenarnya. Adakah maksudnya kita dah bayar zakat, tetapi dia dah ambil zakat kita, lepas tu dia minta lagi? Okey, dia minta lagi. Dia sebenarnya zakat ni adalah ibadat individu. Apabila kita ada harta yang mencukupi nisab, mencapai haul, maka kita wajib berzakat. Dan zakat ni, para ulama still berbeza para pendapat berkenaan dengan adakah zakat itu perlu dibayar kepada pemerintah ataupun zakat itu boleh dibayar secara terus. Ada yang kata perlu dibayar kepada pemerintah kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut khudh min amwalihim, wahai Muhammad, ambil daripada harta mereka itu sedekah. Kena ambil. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan hantar kita panggil apa? Orang wakil-wakil Nabi untuk melakukan khars, untuk melakukan kiraan anggaran sebelum tanaman itu dituai untuk dikirakan zakatnya. Sehingga Abdullah bin Rawaha pun dihantar untuk menjadi kharis. Ada yang mengatakan tak, boleh bayar terus. Ya, boleh bayar terus. Tapi sebahagian ulama, satu qaul dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan kalau zakat itu zakat wang ringgit pula, wang rupiah lah kan. Di sini rupiah lah. Kalau zakat tu zakat wang ataupun zakat perhiasan emas dan perak yang mencapai nisab, maka boleh dibayar pada kerajaan, boleh dibayar pada pemerintah, boleh juga diagihkan sendiri kerana harta tu harta yang tersembunyi. Tetapi kalau harta itu bersifat tanaman, ternakan, maka itu perlu dikutip ataupun diambil oleh pemerintah. Dan pemerintah tidak boleh mengambil lebih daripada apa yang sepatutnya. Itu yang Nabi SAW pesan kepada orang yang mengambil zakat. Iyyakum wa kara'ima amwalin nas. Hati-hati kamu, jangan terambil harta manusia, jangan kamu ambil harta manusia yang tak sepatutnya kamu ambil. Jadi kalau mereka meminta, bagi tahu saja kita dah bayar dah. Kan kita dah bayar dah zakat tu. Kalau dia kata tak cukup lagi, kita kata saya dah kira cukup. Tapi kalau kita tak erti kira, kita suruhlah dia kira. Tapi kalau kita dah kira cukup dah, kita kata sudah terlaksana dah zakat pada tahun tu, kewajipan telah terlaksana, zimmah telah tabra'u zimmah bidzalik, maka apa yang dia minta tu hanya mungkin sekadar nak cukupkan KPI dia sajalah, nak cukupkan apa performance dia saja, tapi kita tak wajiblah untuk bayar lagi. Itu kena hati-hati kepada amil-amil zakat ni supaya tak mengambil lebih daripada yang sepatutnya. Itu nasihat saya lah. Kalau nak bayar direct terus kepada orang miskin pun boleh, nak bayar pada pemerintah pun boleh. Cuma kalau bayar pada pemerintah, saya tak pasti Indonesia ada pemerintah ambil zakat. Ambil kan? Basnas. Jadi kalau bayar pada pemerintah, pemerintah itu adil, pemerintah itu jujur dalam melaksanakan zakat, dalam melaksanakan pengagihan zakat, maka lebih baik bayar pada pemerintah. Kerana pemerintah ini apabila mereka mengutip zakat, mengumpulkan zakat dan mengagihkan, pengagihan itu lebih bersifat holistik, lebih bersifat tersusun. Kalau macam Perlis kan, kami negeri yang ambil zakat, Majlis Agama Islam Perlis, maka ada sektor pendidikannya, ada sektor ekonominya lebih tersusun kerana melibatkan
perancangan daripada pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Nah, tapi saya tidak menafikan kalau bayar sendiri tetap dikira sebagai sah. Ya. Jadi kalau dia minta lebih, bagi tahu saja. Hati-hati dengan harta manusia. Jangan ambil lebih daripada had, kamu akan dipertanggungjawabkan nanti. Itulah yang dipesan oleh Abdullah bin Rawahah ketika mana orang Yahudi minta supaya pengurangan kiraan pada harta yang Nabi SAW telah wajibkan kepada orang Yahudi untuk bayar kepada Nabi SAW, kan mereka minta nak rasuah Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah kata, aku benci pada kamu. Tidak ada makhluk yang Allah aku paling benci. Tidak ada makhluk Allah yang aku paling benci di dalam bumi ini melainkan kamu, wahai golongan Yahudi. Tapi aku tetap berlaku adil pada kamu. Kerana itu adalah arahan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak.